大家平安。Salam damai sejahtera bagi saudara-saudari. 奉主耶稣圣名来延续上午的聚会内容。 Dalam nama Tuhan Yesus akan melanjutkan isi khotbah tadi pagi. 跟大家一起分享福音的团契。 Yaitu berbagi persekutuan Injil. 早上我们从腓立比书第1章的这个第4节到第7节我们去做一个了解。 Tadi pagi kita telah membahas Filipi pasal 1 ayat 4-6 untuk memahami 3 ayat ini. 我们看见保罗对于腓立比教会的称赞。 Kita bisa melihat Rasul Paulus memuji jemaat dari gereja Filipi. 他用这个福音的团契、救恩的团契作为起点。 Yaitu kuncinya dalam persekutuan dalam pemberitaan Injil. 我们早上回到团契的意义，从这个使徒行传来了解。 Tadi pagi kita membahas yaitu arti kata persekutuan di dalam kitab Kisah Para Rasul. 在使徒行传第2章里面， Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, 团契是教会一开始就具有的内涵。 yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, yaitu gereja pada awal mula memakai kata persekutuan, di dalamnya ada makna apa? 在生活上面互相的帮助， Yaitu di dalam kehidupan sehari-hari saling membantu. 让我们在信仰上可以一起往前走。 Agar di dalam iman kerohanian kita bisa maju bersama-sama. 所以在使徒行传第2章里面用到波饼跟祈祷，在讲团契的行动。 Yaitu di dalam Kisah Para Rasul dikatakan membagikan roti, memecahkan roti dan berdoa. 那我们早上要结束的时候有提出一个问题。 Tadi pagi kita membahas satu permasalahan. 我们在团契到底要做一些什么事情？ Yaitu di dalam persekutuan sesungguhnya apa yang harus kita lakukan? 是不是一起吃饭就好了？ Apakah kita makan bersama-sama sudah cukup? 其实并不是这样的。 Sesungguhnya bukan demikian. 其实，在我们刚刚所读到，我们所看见这个腓立比书第1章第5节跟第7节告诉我们， Di dalam Filipi pasal 1 ayat 5-7 memberitahukan kita. 这个团契是需要在福音跟得救上面来做努力的。 Yaitu persekutuan kita harus bergiat di dalam pemberitaan Injil dan juga dalam pelayanan kepada Tuhan. 所以我们在下午从这样子的一个角度来想一想。 团契该做什么？ Jadi dari sudut pandang inilah bagaimana cara kita menjalankan dalam persekutuan. 我们一般现在这个团契的运用， Dan kita sekarang ini dalam menerapkan persekutuan, 大概都是在同年龄的人大家或者是同性质的人，大家一起聚集。 biasanya persekutuan itu di dalamnya adalah orang yang seumuran atau juga yang minatnya sama di dalam persekutuan itu. 我们早上跟下午聚会的中间也有团契聚会的时刻。 Tadi pagi kita kebaktian sahabat, pagi selesai, lalu di tengah-tengah sebelum kebaktian siang ini, yaitu ada persekutuan. 我们大家这个差不多年龄的人一起来做一些学习。 Yaitu di dalam persekutuan itu ada golongan usia yang sekitar seumuran itu bersama-sama berkumpul. 那在吃饭之后，还有看到我们弟兄姐妹一起在会堂里面进行诗班的练习。 Lalu setelah makan siang ada saudara-saudari berkumpul di aula untuk latihan paduan suara. 其实这也是团契的一种类型。 Ini juga semacam persekutuan. 以前在台湾刚开始推展团契的工作的时候， Di Taiwan waktu awal-awal menggalakkan persekutuan, 有一些统领他们这样担心。 ada saudara-saudariman yang mereka khawatir. 哎呀，团契这样子会不会把教会分裂了？ Kalau begitu persekutuan apakah akan memecah-mecahkan gereja? 是不是会这个年纪的这种切割变成是一种的沟通的阻碍？ Bukankah pembagian usia di dalam persekutuan ini akan menjadi suatu rintangan? 其实后来渐渐的在推展后会发现， Tapi setelah kami menggalakkannya dan setelahnya itu, 团契其实不会产生这样的结果。 di dalam persekutuan sesungguhnya tidak akan terjadi dampak pemecah belahan. 除非我们忘记了团契的目的。 Kecuali kita lupa dari semangat persekutuan itu sendiri. 其实团契存在的目的是要让我们在这个信仰上得到互相的帮助。 Di dalam persekutuan sesungguhnya tujuannya untuk membantu iman kerohanian kita. 一样在有关婚姻的事情上面， Misalnya seperti dalam pernikahan 在这个青少年的这种宗教教育的团契当中， atau persekutuan di dalam kebaktian untuk anak-anak. 他大概不需要去谈所谓的离婚的问题啊， Di dalamnya tidak membahas tentang perceraian. 因为那个离他们太远了。
Karena itu jangkauannya terlalu jauh. 但是对于有关中间的就是大概中年人来讲， Tapi bagi usia yang parubaya, 他们可能在婚姻的这个议题上， yaitu masalah satu tubuh, 他们开始要面对的是孩子想要进入婚姻啊。 yaitu ketika anak sudah usia akan memasuki usia pernikahan, 那在老人的这个团契里面， yaitu di dalam persekutuan lansia, 有关婚姻的事情，也许讨论的是丧偶后再婚的问题， yaitu membahas pernikahan yaitu sebelum dan sesudah, 或者是跟孩子的家庭的这个相处的问题。 atau juga hubungan keluarga si anak. 如果这个通通要放在安息日的聚会来跟大家说明， Apabila tema seperti ini kita bahas di dalam kebaktian Sabat, 这是没有办法讲清楚的。 ini tidak akan mudah menyampaikan dengan jelas. 这个在团契的课程中一起讨论， Tapi kalau di dalam persekutuan, di dalamnya ada pelajaran, lalu kita diskusi, 按照真理的标准， standarnya itu adalah kebenaran, 我们社会运作的常态， lalu di dalam ke masyarakat kita langsung terapkan. 我们大概就容易对于不同年龄层的人产生一些的帮助。 Dengan demikian kita akan membantu sedikitnya bagi mereka yang berbeda usia. 但是当在聊婚姻问题的时候， Tapi ketika kita membahas pernikahan, 团契的这个分享不可以分享到最后变成，这个老公很差。 Tapi dalam persekutuan membahas pernikahan jangan sampai kita membahas sang suami ini perilakunya kurang baik. 因为那就是不符合信仰的方向。 Yang seperti ini arahannya itu tidak sesuai dengan iman kerohanian 所以 kita. 所以在团契里面的这一种课程的学习， Jadi di dalam persekutuan isi pelajarannya 是必须要很精准的， yaitu harus ada standarnya. 去切割在不同的区域范围的需要， Yaitu kita harus juga menjangkau berbeda-beda kebutuhan. 但是要注意学习的方向。 Tapi kita juga harus memperhatikan bagian untuk pembelajaran kita. 但是团契只是上课就可以了吗？ Tapi apakah di dalam persekutuan kita hanya ikut pelajaran saja cukup? 其实不是的。 Sesungguhnya tidak. 上课只是其中学习的一个方式。 Yaitu cara pembelajaran ini hanya sebuah cara saja. 如果我们把圣经里面有关团契的事情做一个整理， Apabila kita membereskan atau merapikan semua permasalahan persekutuan di dalam Alkitab, 你会发现，这个真理的学习是团契的开始，没有错。 sesungguhnya di dalam persekutuan yaitu awal mula atau saat kita belajar kebenaran itulah permulaannya. 但是团契还有两个很重要的工作方式， Tetapi di dalam persekutuan ada dua unsur yang sangat penting. 一项就是彼此的互动牧养。 Yang pertama yaitu kita saling berinteraksi dan juga ada penggembalaan di dalam. 这个我们一般讲叫做关怀的工作。 Yaitu artinya di dalam pekerjaan pemerhati. 同年龄的人有很多共同的生活经验。 Sebab di dalam usia yang seumuran itu mereka ada berbagai pengalaman hidup. 从小一起在教会长大， Dari kecil hidup bertumbuh besar bersama-sama. 会有很多小的时候的记忆。 Lalu juga ada memori kehidupan masa kanak-kanak. 所以当有一些的同龄渐渐的跟教会有距离的时候， Dan ketika di sama jemaat mereka lambat laun mulai ada perenggangan. 其实团契的关怀跟牧养是非常有帮助的。 Sesungguhnya di dalam persekutuan itulah tugas pemerhati dan juga penggembalaan mulai bekerja. 有的时候我在注目教会的时候， Ketika saya menggembalakan gereja, 会遇到有一些老信徒跑来跟我说， yaitu ada jemaat yang senior lalu berkata kepada saya, 说传道，你到我家去， Pendeta datanglah ke rumah saya, 去勉励我的孩子来教会。 coba doronglah anak saya untuk dia datang ke gereja. 我说我不认识你的孩子， Lalu saya berkata, saya tidak kenal anakmu. 他说可是你是传道， Tapi kan engkau pendeta. 所以你去骂他，搞不好他就会来了。 Coba kalau pendeta yang marahin, mungkin saja dia datang ke gereja. 我说如果有我不认识的人跑来骂我，我才不会理他。 Lalu kalau buat saya, kalau ada orang tidak kenal saya, lalu dia marahin saya tidak akan pedulikan dia. 我问你，他在以前常来教会的时候， Saya mau bertanya, dulu waktu anakmu rajin ke gereja, 他最好的朋友是谁？ teman baiknya itu siapa? 他年轻的时候在教会里面最喜欢的宗教教育老师是谁？ Lalu waktu dia rajin ke gereja, guru favorit dia, guru agama favorit dia siapa? 当你跟他谈论教会的事情的时候，他最容易提到谁？
Lalu ketika kita membahas permasalahan gereja, dia paling mudah mengalami atau memiliki pengalaman dengan siapa? 如果你要我跟你们要跟你去你家的话， Kalau engkau mau aku ke rumahmu, 请你帮我带上这些人， tolong bawalah orang-orang itu juga. 我才有办法跟他互动。 Barulah saya bisa berinteraksi dengan dia. 不然我去了，我也不知道该跟他讲什么。 Kalau tidak, demikian saya tidak tahu sampai sana akan bicara apa. 其实这就是团契的价值， Sebetulnya inilah nilai dari persekutuan, 情感上的熟悉， yaitu karena mereka saling akrab dan kenal. 对于弟兄姐妹互相的帮助是很有互相的牧养是很有帮助的。 Jadi apabila mereka akrab dan saling kenal, ini akan membantu dalam proses pengembalaan. 但团契只是如此吗？ Apakah persekutuan stop sampai di sana? 其实团契还有一个很重要的功能， Tapi sesungguhnya fungsi persekutuan ada hal yang lebih penting, 叫做服侍。 yaitu melayani. 在教会里面，我们一般讲到服侍的时候， Di gereja umumnya ketika kita bicara tentang 我 pelayanan, 们大概想到的就是参与一些教会的工作， biasanya kita hanya berkata itu ikut membantu pelayanan di gereja, 包括讲道、翻译或者是领诗的工作。 yaitu termasuk khotbah, penterjemah, dan pemimpin pujian. 这些当然都是侍奉， Ini sudah pasti termasuk pelayanan, 但这并不是全部， tapi ini tidak mencakup kesemuanya. 这大概是比较偏重个人的参与。 Ini lebih mengarah kepada pelayanan individual. 其实，在教会里面有一些的侍奉是团体一起做会更好的。 Terkadang di dalam pelayanan di gereja itu ada juga sekelompok. 这个时候，其实运用团契就是一个很好的办法。 Ini adalah melalui cara di dalam persekutuan, sebuah cara yang dapat kita lakukan. 有的时候有一些节日的活动， Terkadang ada satu hari raya khusus. 例如说像昨天在台湾来讲就是父亲节， Seperti di Taiwan kemarin itu adalah hari orang tua, hari ayah. 这是借由这个发音来跟爸爸连结在一起。 Jadi kemarin itu kan 88, yaitu Mandarinnya adalah papa. 所以很多的教会在今天可能就会有父亲节的特别聚会。 Jadi kemarin karena 88, jadi hari ini hari Sabat, kemungkinan banyak sekali kegiatan tentang hari ayah. 但是聚会的内容不是要颂扬爸爸的伟大， Tapi bukan di dalam kebaktian untuk memegahkan kemegahan atau kebesaran seorang bapak. 其实这是一个很好的一个宣道和牧养的机会。 Tapi ini merupakan satu kesempatan untuk mengembala dan menginjil. 在这个时刻，我们如果借由邀请父亲来到教会， Jadi pada saat ini bisa kita berkata, kamu bawalah ayahmu ke gereja. 可以让宗教教育的孩子邀请他很久没有来教会的爸爸， Bisa mengajak anak murid-murid sekolah Sabat untuk mengajak ayahnya yang sudah lama tidak berkebaktian. 或者邀请他还没有信主的爸爸， Atau ayahnya yang belum jemaat. 一起来到教会参与这个活动。 Untuk mengajak ayahnya ikut kegiatan yang khusus ini. 其实这就是很好的机会。 Ini sesungguhnya suatu kesempatan yang sangat baik. 也许在这个时候，宗教教育的团契就可以发挥很大的工作的这样子的一个机会。 Bahkan di dalam kelas pendidikan agama bisa mengambil kesempatan ini untuk melayani. 有的时候对于敬老会， Terkadang untuk penghormatan orang tua, 在台湾这是每年一定会办的特别聚会。 di Taiwan itu tiap kali ada 1 tahun sekali mengadakan kebaktian penghormatan orang tua, kebaktian khusus. 因为老人越来越多， Sebab yang lansia makin lama makin banyak jumlahnya. 平时他们都在教会里都很忙很辛苦， Sesungguhnya mereka setiap hari Sabat itu mereka sibuk. 所以敬老会的时候就是青年团契来作为主要的工作人员。 Jadi pada hari penghormatan orang tua, hari itu yang bertugas adalah persekutuan pemuda. 从这个午餐爱餐的准备， Yaitu dari persiapan makan siang 一直到这个相关的活动的进行， sampai dengan kegiatan acara games. 在这过程中， Dalam proses ini, 我们可以去邀请很多未信的朋友、 kita bisa mengajak teman-teman yang belum percaya Tuhan. 信徒的爸爸妈妈， Yaitu jemaat yang orang tuanya belum jemaat. 他可能平时他不太愿意来教会， Yang mungkin umumnya tiap kebaktian mereka tidak bersedia datang. 但是今天是一个特别为年长者办的聚会。 Tapi hari ini adalah kebaktian khusus untuk penghormatan orang tua. 在聚会前，大家一起吃中午的爱餐， Yaitu sebelum kebaktian mereka ikut makan siang terlebih dahulu. 然后他们来了之后，在聚会的时候，
会收到一些的纪念品，一些被介绍的机会。 Lalu pada saat kebaktian, mereka setelah kebaktian ada pembagian hadiah sebagai souvenir untuk para lansia. 有的时候在聚会后还会安排有抽奖的活动， Lalu setelah kebaktian ada pembagian hadiah, diberikan nomor undian. 让这些本来不太愿意跟教会接触的亲戚， Bagi kerabat yang tadinya mereka tidak ingin berhubungan dengan gereja. 他们就有了踏进教会的可能性。 Tapi karena ada kegiatan ini, maka ada kemungkinan mereka bisa datang ke gereja. 也不止如此， Bukan hanya sampai di sana. 小弟自己所注目的教会， Saya sendiri pernah menggembalakan sebuah gereja. 在很多的我们每年大概都会安排几次的福音茶会， Yaitu di 1 tahun itu diadakan penginjilan minum teh beberapa kali. 不会在安息日， Bukan di hari Sabat. 一般是办在星期天， Biasanya di hari Minggu. 用比较轻松的方式， Yaitu menggunakan cara yang lebih santai. 由这些不同年龄来做主办， Lalu yang pelayannya adalah yang usia berbagai usia. 请我们的信徒邀请他的好朋友， Yaitu kita mengajak jemaat untuk mengajak teman-teman baiknya. 可能年初的时候是由长者的团契， Mungkin di awal tahun yaitu kita mengajak persekutuan lansia. 所以里面在分享的内容或者活动，都是以老人比较适合的活动来进行。 Isi firman, lalu acara kegiatan lainnya itu disesuaikan untuk usia lansia. 在一段一段的节目之间， Di dalam pembagian acara, di dalam acara lansia ini, 大家一起吃一些点心， di tengah-tengahnya ada makan snack, 一起聊聊天。 lalu ngobrol. 也许在这里面会有一些年长者，他们在教会里面平时练习的一些乐器或者是诗歌。 Atau juga para lansia yang biasanya di hari Sabat atau kebaktian mereka biasa latihan bernyanyi atau alat musik. 向他们的朋友来呈现。 Yaitu kita meminta mereka untuk mengundang teman-temannya. 那可是在这个时候，旁边做服务工作的就是这一些的中间的这些弟兄姐妹。 Dan pemerhati atau yang melayani adalah persekutuan lain yang usianya lebih muda dari mereka. 利用团契来做好的分工， Yaitu melalui persekutuan kita berbagi tugas. 让教会有更多侍奉的可能性。 Maka dengan demikian gereja membuka kemungkinan untuk para jemaat ikut ambil bagian dalam pelayanan. 借由不同的侍奉的方法， Dengan cara pelayanan yang berbeda, 让各个年龄层的这一些未信者， bagi mereka yang golongan usia yang berbeda-beda, kemungkinan mereka bisa percaya Tuhan. 或者长久没有来教会迷失的人， Atau domba hilang yang sudah lama tidak berkebaktian. 他有一个比较轻松的方式来亲近教会。 Maka dengan persekutuan ini kita menggunakan cara yang lebih santai sehingga mereka bisa mendekati dan datang ke gereja. 有的时候年轻人他们会用更轻松的方式来做这样的事情。 Terkadang para pemuda menggunakan cara yang lebih santai untuk mengadakan persekutuan ini. 在宗教教育的课程中， Yaitu di dalam kelas pendidikan agama, 做一些的这种学习， yaitu ada semacam pembelajaran. 然后展开音乐会， Lalu dibukalah seperti KPI pujian. 邀请他们自己的家人、他们的同学来到教会 Yaitu 参与这一场音乐会。 Mengajak kerabat, teman-teman sekolah untuk ikut acara KPI ini. 在这个前后的过程中， Sebelum acara dan sesudah acara, 从来没有来过教会的一些孩子们， anak-anak yang belum pernah datang ke gereja, 他们就走进来了。 mereka akhirnya bisa masuk ke gereja. 他们会发现这个地方的人很好。 Ternyata mereka mendapati, oh orang-orang gereja baik-baik. 其实还有一些不一样的方式。 Dan juga ada cara lain yang berbeda. 像我曾经在一间大约300人的教会， Yaitu pernah di sebuah gereja yang jemaatnya ada 300-an. 当时教会大家想要多做一些的团契的工作， Waktu itu gereja ingin mengadakan sebuah persekutuan. 因为这个教会它的这个分布的区域比较广， Sebab mereka pembagian usianya itu lebih luas. 所以就按照居住的这个交通分成了3块。 Jadi akhirnya sesuai dengan jumlah jemaat dibagilah 3 golongan. 当这样子区分出来之后， Lalu dibagi daerah, setelah dibagi, 你会发现不同区域居住的这种同质性是很高的。
ternyata mereka setelah dibagi daerah, ternyata itu mereka kemungkinan cukup besar. 大概从外地新搬来的家庭都大概住在那一区。 Kebanyakan jemaat-jemaat baru yang pindah rumahnya di daerah sana itu ternyata banyak. 而从小在这个地方长大的老人，可能都住在教会附近。 Dan yang dari kecil tumbuh sampai besar sampai tua itu hanya di sekitar daerah yang lebih dekat saja. 当你做出了这样的分别之后， Ketika kita membagi wilayah, 这个又可以成为牧养跟福音的机会。 ini menjadi suatu kesempatan untuk menggembala dan menginjil. 因为大家的生活经验比较类同， Sebab pengalaman hidup mereka cukup seragam, 虽然不是按年龄分的， meskipun tidak dibagi sesuai usia, 但是这个家庭的这种经验是比较相像的。 tapi kalau dilihat pengalaman hidup mereka cukup sama. 所以在聚会之外， Jadi selain kebaktian, 他们可能会安排地区团契出游的活动。 mereka kemungkinan akan ada persekutuan per wilayah. 对于这些从外地来这个地方居住的人， Bagi orang yang dari luar daerah lalu pindah ke sana, 他们对本地有很多地方还没去过， banyak orang-orang yang dari luar daerah pindah ke sana dan dia tidak tahu sebetulnya di sana ada beberapa tempat yang cukup menarik, mereka tidak tahu. 透过这个机会，带着家人一起去玩一玩。 Jadi melalui persekutuan inilah mereka mengajak keluarga pergi bersama-sama untuk berwisata. 原本不熟悉的弟兄姐妹就熟悉起来了。 Yang awalnya kurang kenal, akhirnya menjadi saling kenal. 后来他们就渐渐的形成，大家按照地区分工来分担教会工作。 Lalu akhirnya sesuai dengan pembagian wilayah, mereka membagi tugas pelayanan. 这个礼拜安息日的这个聚餐，的这个爱餐，就由哪一个区来一起做。 Jadi karena sudah dibagi per wilayah, persekutuan wilayah, dan pada minggu ini kebaktian sahabat selesai, makan siang akan dihandle oleh persekutuan wilayah tersebut. 这样子，他们就有更多互动的机会。 Dengan demikian mereka ada kesempatan untuk berinteraksi. 其实这样子团契化的教会运作， Begitu kita ada gerakan persekutuan ini untuk menerapkan di dalam gereja, 还有更多的好处。 ada banyak kebaikan. 有的时候，当有慕道朋友来到教会， Yaitu terkadang bila ada simpatisan datang, 我们也知道有很多的这个弟兄姐妹很有带领慕道朋友的恩赐。 yaitu terkadang jemaat ada yang bertalenta untuk membawa simpatisan. 有一些弟兄姐妹，他可以带很多不同年龄层、不同来源的人来到教会。 Ada jemaat yang bisa membawa berbagai usia para simpatisan itu. 可是如果所有的接下来的工作都由他来做， Tapi apabila hanya dia saja yang melakukan pelayanan ini, 他太累了， dia akan menjadi lelah. 而且可能不见得能够得到比较完整的这种信仰的了解。 Dan bahkan mereka juga bisa memiliki iman kerohanian yang lebih sempurna. 所以当这一些人来到了教会， Dan pada saat simpatisan berdatangan, 转介给各年龄团契， kita bisa arahkan ke persekutuan yang berbeda usia ini. 或者是这个地区团契， Atau persekutuan wilayah. 它就会产生很好的接触。 Hal ini akan memberikan khasiat yang lebih baik sehingga mereka lebih dekat. 来的人会认识更多教会不同的人， Orang yang simpatisan yang datang, dia akan mengenal orang-orang gereja yang lebih banyak lagi. 甚至有的时候会发现， Bahkan ada simpatisan yang merasakan 在那个团契里，他找到了他以前的同学或者是朋友， di dalam persekutuan mereka ternyata ketemulah teman dia yang dulu sudah lama tidak ketemu. 原来他不知道那是我们的信徒啊。 Dan ternyata itu adalah teman sekelas dia. Dia tidak tahu ternyata teman sekelas dia adalah jemaat gereja sejati. 有了这样子的一层关系， Karena sudah ada hubungan yang dulu, 后面在慢慢的学习真理的时候，他就会更有朋友的陪伴。 dan pada mereka sudah saling kenal lalu ikut pembelajaran kebenaran firman Tuhan, akhirnya mereka akhirnya merasakan punya teman rohani. 我还看我在以前这个参与过的教会，曾经有一个很特殊的团契， Waktu itu saya pernah di sebuah gereja ada persekutuan yang khusus. 叫做木工的团契，做那个木头的工作的。 Jadi persekutuan itu pertukangan untuk kayu, pertukangan kayu. 因为他们从这个乡下的地方来移民到都市， Karena mereka itu jemaat yang dari daerah pedesaan lalu pindah ke kota. 这些弟兄姐妹他们都擅长做这种木工的工作。 Jadi waktu persekutuan mereka mengadakan 3 sesi untuk membuat seperti mebel ya, pertukangan tentang perabot rumah tangga.
而且他们的家庭的经验都很类同， Dan ternyata latar belakang keluarga mereka itu cukup sama. 所以他们就组成了团契。 Akhirnya mereka membuatlah persekutuan ini. 除了生活上面的互相帮助， Selain saling membantu dalam kehidupan sehari-hari, 因为他们在工作的时候其实需要很多的这种伙伴。 jadi sebetulnya karena dia pertukangannya tentang kayu, jadi perlu banyak orang untuk membantu. 有的时候在教会里面找大家都是信徒的人，他们会更放心、更容易。 Jadi karena yang membantu, karena jemaat adalah bisa membantu dia, itu akan memberikan kepercayaan lebih. 在这个过程中，他们得到了很多互相的帮忙。 Jadi di dalam proses persekutuan ini sehingga bisa membantu kehidupan sehari-hari mereka. 最近在台湾因为老年化越来越严重， Di Taiwan ini belakangan ini para lansia makin lama makin banyak. 所以有很多的弟兄姐妹在从事这个照顾老人的工作。 Jadi karena lansia jumlahnya banyak, jadi saudara-saudari banyak sekali membutuhkan tenaga untuk merawat para lansia. 于是教会就帮这一些照顾老人的弟兄姐妹组成团契。 Bahkan gereja mengadakan persekutuan khusus untuk merawat para lansia. 半年一次的聚会。 Yaitu setengah tahun sekali. 让对这个领域有需要的人可以来参加。 Jadi bagi mereka yang ingin mengikuti persekutuan ini boleh. 在这过程中，他们可以互相分享一下他们遇到的问题。 Jadi mereka bisa berbagi di persekutuan itu. Waktu merawat orang tua ada permasalahan apa yang dia hadapi. 甚至他们可以组成一个传福音的团队。 Bahkan mereka bisa membuat satu kelompok untuk menginjil. 在附近的这个这个统领大家联合在一起。 Jemaat-jemaat yang tinggal di sekitar sana bisa menjadi satu kelompok. 一起向他们照顾的老人来传福音。 Yaitu mereka bersama-sama merawat lansia dan menginjili lansia itu. 他的这一些照顾的这一些家庭也会因此而走进教会。 Dan bahkan keluarga yang kita rawat itu, keluarga kerabatnya bisa ikut ke gereja. 其实这个都是我们在这种团契的运用上可以产生对教会的帮助。 Jadi dalam kegiatan persekutuan ini bisa membantu dalam gereja. 我们来看一下哥林多前书第9章20节。 1 Korintus pasal 9 ayat 20. 哥林多前书9章第20节。 1 Korintus pasal 9 ayat 20. 哥林多前书9章20节到23节。 Sampai 23. 这个地方保罗这样子教导哥林多教会。 Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat Korintus. 他说我虽然不在律法以下， Di sini katakan meskipun aku tidak di bawah hukum Taurat, 可是为着要得着犹太人， tapi demi untuk memenangkan orang Yahudi. 那我就把自己当作犹太人吧。 Dan aku akan menjadikan diriku sebagai orang Yahudi. 其实，在血缘上，保罗当然是犹太人， Sesungguhnya Rasul Paulus adalah betul-betul orang Yahudi. 但在得着了耶稣基督的救恩之后， Tapi setelah dia mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus, 他知道他是不需要被犹太人的律法所捆绑的。 dia tahu dia tidak perlu dibelenggu oleh hukum Taurat orang Yahudi. 不过为了福音的缘故， Tapi demi untuk penginjilan, 犹太人是不愿意跟非犹太人有太多互动的， sebab orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang non-Yahudi. 所以保罗穿着犹太人的装扮， Jadi Rasul Paulus dia menganggap juga dirinya sebagai orang Yahudi. 有的时候他还会守犹太人这个这个许愿的规矩， Terkadang dia juga memegang peraturan orang Yahudi. 然后走进犹太会堂里面才好跟人家传福音。 Jadi dia punya status sebagai orang Yahudi akan lebih mudah masuk ke sinagoga orang Yahudi. 所以当第二次福音工作开展的时候， Jadi pada awal misi dia penginjilan, 人家推荐他带着提摩太去传福音， ada orang yang merekomendasikan untuk membawa Timotius bersama dengan dia untuk menginjil. 他就要求提摩太要受割礼， Lalu dia menuntut untuk Timotius untuk bersunat. 因为提摩太的妈妈是犹太人， Sebab Timotius ibunya adalah orang Yahudi. 如果他受了割礼，就可以进入犹太会堂。 Bila dia sudah disunat, maka dia layak untuk masuk ke sinagoga orang Yahudi. 因为在保罗旁边有很多的外邦的弟兄姐妹， Sebab di sekitar Rasul Paulus itu banyak orang non-Yahudi. 就像提多，他是没有受割礼的。 Seperti Titus, dia tidak bersunat. 路加应该也是没有受割礼的。 Lukas juga tidak bersunat.
这些人不能够陪同保罗进到犹太会堂去， Dua orang ini tidak bisa mendampingi Rasul Paulus masuk ke sinagoga. 所以当他遇到了提摩太， Dan ketika dia bertemu Timotius, 就让他受割礼。 dan dia meminta Timotius untuk bersunat. 但是割礼跟得救是无关的， Sesungguhnya disunat atau tidak ini tidak ada hubungannya dengan keselamatan. 但是为了得着这一些在律法以下的人， Tapi demi untuk memenangkan orang yang di bawah hukum Taurat, 保罗愿意做这样的一个配合。 Rasul Paulus bersedia untuk melakukannya. 再来，在第22节这里， Ayat 22. 他说：“像软弱的人，我就做软弱的人，为要得软弱的人。” Bagi orang-orang lemah, aku menjadi seperti orang lemah supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. 他这个在讲的是在遇到一些信仰上偏差的人。 Iya, itu Rasul Paulus bertemu pada jemaat yang iman kerohaniannya mulai menyimpang. 我们在做这种互动的工作的时候， Ketika kita mulai berinteraksi dengan orang-orang, 不要一开口就说：“哎，你怎么都不来安息日聚会？ jangan kita langsung buka mulut berkata, kenapa kamu tidak pegang hari Sabat? 你为什么都不参与什么事情？” Mengapa kamu tuh tidak ikut ambil bagian dalam hal apapun? 他就是软弱啊， Ya karena dia lemah. 所以你应该要听听他讲什么， Jadi kita harus dengar-dengar dulu bagaimana pendapat 听听他 dia. 的困境在哪里。 Kita dengar-dengar dulu di mana kesusahan dia. 其实面对软弱的人团契很容易提出帮助。 Di dalam menghadapi orang yang lemah, melalui persekutuan ini merupakan kesempatan yang sangat baik. 我曾经在一个大学的团契里面看到这样的一个事情。 Saya waktu itu ikut di persekutuan kampus, pernah menemui hal ini. 有一次我去帮一个大专的团契上课， Waktu itu saya pernah membantu pelajaran di persekutuan kampus. 上完了之后我没有马上走， Setelah selesai persekutuan, saya tidak langsung pergi. 我陪着他们，跟他们一起完成整个聚会。 Saya ikuti setelah kebaktian selesai, saya selesaikan semua. 当他们聚会最后快要结束的时候，有一个工作， Setelah kebaktian hampir selesai, ada satu pekerjaan, 就是大家要一起祷告了。 yaitu mereka harus berdoa bersama-sama. 他们的习惯就是祷告前，大家会分享自己需要被代祷的事情。 Sebelum doa, mereka kebiasaan memberikan pokok doa. Siapa yang butuh bantu doa? 我记得那一天是星期四， Saya ingat waktu itu hari Kamis, 有一个应该是大专1年级的学生， yaitu mahasiswa tingkat 1. 他有一点害羞的这样说， Dia agak sedikit malu-malu dan dia berkata, 他说：“请大家帮我祷告， dia katakan bantu doalah buat saya. 因为这个星期六教会安排我领诗的工作， Sebab Sabtu ini gereja menugaskan saya untuk pimpin pujian. 但是上次安排领诗的工作我迟到了。” Waktu itu saya pernah ditugaskan juga pimpin pujian, tapi waktu itu saya telat datang. 所以被教会的负责人念了一顿。 Jadi saya pernah dimarahi oleh pengurus gereja. 我知道是我自己太晚睡了， Saya tahu karena saya tadi malam tidurnya terlalu larut. 但是大家也知道大学生要早睡不容易嘛，对不对？ Tapi kita tahu kan mahasiswa untuk tidur lebih awal itu sulit. 所以他说请大家帮我祷告。 Lalu dia katakan bantu doalah buat saya. 结果这个时候有一个4年级的学生就这样说， Ternyata pada saat itu ada mahasiswa tingkat 4 berkata. 说这个有什么困难的？ Saya berkata ini kesulitannya di mana? 这个星期六早上， Di hari Sabtu pagi, 我们9点钟的时候， jam 9 pagi, 一起在哪一间的早餐店吃早餐？ kita akan makan pagi di satu tempat. 没有来的人，这个最晚到的人就要负责出钱。 Jadi di satu tempat jam 9 tepat kita makan di satu restoran. Dan bagi yang datang terlambat dia yang harus bayar. 如果9点20分你没有出现， Kalau jam 9.20 belum datang juga, 我就会打电话叫你， saya akan telepon membangunkan kau. 叫你来付钱。 Untuk membangun kau bayar. 那我们9点半的时候就可以进去会堂一起祷告。 Jadi 9.30 kita bisa datang ke gereja dan berlutut berdoa. 因为台湾大部分的教会都是10点钟聚会。 Jadi karena di Taiwan kebanyakan kebaktian Sabat pagi jam 10 pagi. 感谢主后来就没有听说那个小孩再迟到了。 Dan bersyukur pada Tuhan, akhirnya kita tidak mendengar mahasiswa itu datang terlambat. 其实同年龄的人可以有很多互相了解、互相帮助的办法。 Jadi sesungguhnya yang seumuran itu mereka tahu harus bagaimana memberikan jalan keluar. 我们的这一些已经结了婚的社青， Yaitu di persekutuan masyarakat yang sudah menikah. 在这个生养孩子的事情上， Yaitu di dalam hal merawat dan membesarkan anak. 一定会有很多不知道该怎么办的时刻。
Ada saatnya kita tidak tahu bagaimana harus merawat anak kita. 这个时候哈，如果这个父母亲或者其他长辈哈说，哎呀，你就这样就那样就好了。 Terkadang ada usulan atau pendapat dari yang lebih senior, begini saja, begitu saja, sudahlah. 有的时候他们是听不下去的， Terkadang mendengar seperti itu mereka tidak mau 因为他们 terima. 觉得这样子太辛苦了。 Karena dia merasa saran dari itu dari senior begitu sulit. 所以透过彼此的分享， Jadi melalui sharing, 同年龄的人把这些经验给对方了解， jadi yang seumuran bisa memberikan satu rekomendasi untuk mereka untuk menerima saran. 对于这一些有这种需要的人， Bagi orang yang membutuhkan, 他们就会发现， mereka akan menemui 原来我有很多的方法， ternyata itu ada jalan keluar yang lain. 而且这些东西在信仰上有它的意义。 Bahkan juga ada arti yang tersendiri untuk iman kerohanian dia. 有一些在台湾有一些刚在找工作的弟兄姐妹， Di Taiwan terkadang ada jemaat yang sedang mencari 他 pekerjaan. 们会一起祷告， Mereka bersama-sama berdoa. 求主耶稣让他们可以找到可以守安息日的工作。 Mereka berdoa kepada Tuhan agar mendapatkan pekerjaan. Tetapi pekerjaan itu mereka bisa berhari Sabat. 有这样子心智的年轻人， Dan bagi anak-anak muda, 都会得到主耶稣的祝福。 mereka berdoa demikian dan diberkati Tuhan. 很多人在这当中找到了适合自己的婚姻的另外一半， Dan pada saat itu mereka juga mendapatkan jodoh yang di dalam Tuhan. 而他们的团契是在线上的团契， Bahkan mereka juga di dalam ikut persekutuan. 因为他们可能是一起去参加总会的神训班，或者是这个学生联人会。 Yaitu persekutuan, mereka kadang ikut di persekutuan di majelis pusat atau juga ikut seperti kursus teologi. 每年会在总会会面一次， Jadi setiap tahun di majelis pusat bertemu sekali dengan seumuran mereka. 因着在信仰上大家有一样的想法， Bahkan mereka bisa memiliki pandangan yang sama di dalam rohani. 所以他们会用这种社群软体的方式，在线上常常一起带祷。 Jadi mereka menggunakan persekutuan online sehingga mereka bisa bersama-sama berdoa secara online. 在这样的过程中，他们可以互相的扶持。 Jadi di dalam persekutuan itulah mereka bisa saling membantu. 所以在哥林多前书第10章的22节的下半句这样说， Di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 22. 他说：“像什么样的人，我就做什么样的人；无论如何，总要救些人。 Bagi orang yang seperti apa, aku akan menjadi seperti apa untuk menyelamatkan mereka. 凡我所行的，都是为福音的缘故， Apa yang kulakukan yaitu demi untuk Injil. 为要与人同得这福音的好处。 Agar orang-orang mendapatkan kebaikan di dalam firman. 其实最后这一句应该是翻作为了要跟大家在同一个福音的团契里面。 Yang maksudnya agar orang-orang bisa masuk di dalam persekutuan. 在福音里面形成团契， Di dalam Injil kita mengadakan persekutuan. 在团契当中传扬福音， Di dalam persekutuan itu kita mau mengabarkan Injil. 用福音作为团契的内容， Yaitu dengan Injil kita memasukkannya di dalam persekutuan. 这样子的一个信仰生活， Dan masuk dalam iman kerohanian. 才能够有很多人的互相扶持。 Dengan demikian di dalamnya banyak orang lebih lagi untuk melayani. 其实当我们如果能够用团契的观念来经营教会， Dan apabila kita memiliki konsep pemikiran persekutuan di dalam gereja, 无论在宣道或者牧养上， tidak peduli apakah itu penginjilan atau pengembalaan, 它都很容易的形成一个比较这个好的这种进步的方式。 kita bisa akhirnya lambat laun akan menjadi masuk ke dalam suatu pelatihan yang lebih lagi, lebih maju next level lagi. 因为团契多了很多信仰上的这种情感互动。 Sebab di dalam persekutuan itu ada interaksi secara rohani. 同样的人会对于彼此的这种软弱更能够同理心。 Jadi bagi yang imannya sedang lemah, itu ada perasaan empati kepada sesama. 在真理的教导当中， Di dalam pengajaran kebenaran, 更容易来帮助我们去这个承担别人的问题。 kita akan bisa membantu bagi mereka yang kesulitan menerima firman Tuhan dalam kebenaran. 我们来看一下这个圣经怎么记载。 Kita akan melihat di dalam Alkitab. 我们来看一下，在这个哪里去了？在希伯来书里面， Di dalam Ibrani
我们来看第11章， Ibrani 11, 希伯来书11章的第10章的第25节这里，24节这里。Ibrani 10 ayat 22. 希伯来书第10章已经讲到，耶稣基督为着教会打开了一条新的路， Yaitu di mana demi firman Tuhan, Tuhan membuka satu jalan baru. 所以我们可以直接的来到耶稣的面前，来到神的面前。 Sehingga kita bisa datang ke hadapan Tuhan. 不过他到了第23节这里， Di dalam ayat 23, 他要我们坚守这个应许，而不要动摇。 di sini dikatakan agar kita berpegang teguh, jangan goyah. 看起来信仰是我们自己跟神的关系， Dan kita bisa melihat iman kerohanian adalah hubungan kita dengan Tuhan. 这是希伯来书前面花了很大的力量在讲的事情。 Inilah di dalam kitab Ibrani, dari awal dia memegang satu dorongan yang sangat kuat untuk memberikan semangat. 可是到了希伯来书的后半段，从这个地方开始强调教会彼此的关系。 Tapi Ibrani 10 dan selanjutnya dia memberitahukan semangat dalam persekutuan. 所以在第10章的24节这里， Ibrani 10 ayat 24, 他说我们要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。 marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. 25节提到我们不可以停止聚会， Ayat 25 dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. 好像那一些停止习惯了的人， Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. 要彼此的劝勉， Yaitu harus saling menasihati. 知道这个日子临近，就更当如此。 Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. 在这里，他提醒我们要常常的聚在一起。 Di sini terus menekankan bahwa kita harus senantiasa bersama-sama. 这个地方的不要停止聚会不是只有指着我们现在的这一个讲道的聚会。 Di sini dikatakan jangan menjauhkan diri dari ibadah, bukan berarti hanya ibadah seperti di saat sekarang ini. 它这个地方这个聚会是跟教会这个字有关系的， Sesungguhnya pertemuan ibadah ini atau ada hubungannya juga dengan gereja. 就是蒙呼召而聚集这样的意思。 Yaitu artinya orang yang dipanggil untuk berkumpul bersama. 大家要靠近在一起， Yaitu orang yang saling mendekat. 不要习惯跟别人不碰在一起了。 Jangan terbiasa tidak bergaul dengan sesama kita. 在今天的教会， Pada saat sekarang ini gereja-gereja, 特别是教会发展越来越大型的时候， apalagi gereja yang berkembang makin lama makin besar, 就要特别小心这样的一个问题。 harus hati-hati terhadap masalah ini. 当人很少的时候， Ketika jumlah jemaat sedikit, 大家都很熟悉， mereka semua sangat dekat 因为就那么几个家庭， karena hanya beberapa keluarga saja. 谁家发生什么事大家都知道， Di keluarga mana terjadi apa kita tuh tahu. 有什么问题其实大家都能够互相帮忙。 Lalu di keluarga ada masalah apa, jemaat lain bisa saling bantu. 可是当教会越来越多人的时候， Dan ketika gereja itu jemaat makin lama makin banyak, 可能有一些我们不熟悉， terkadang di jemaat kita tidak kenal. 我们可能见到了也不会打招呼， Dan kita bertemu pun kita tidak tegur sapa. 他消失了我们也不会在意。 Dia sudah lenyap dari gereja, kita juga tidak peduli. 这个时候教会就会有越来越多迷失的人， Dengan demikian gereja makin banyak domba-domba yang hilang. 这时候就是需要我们教会的这个工作人员开始认真的去做规划。 Oleh sebab itu, para pengurus gereja harus dengan giat mengadakan perencanaan. 透过团契把这些人找回来， Melalui persekutuan, kita akan mencari mereka yang hilang. 让他们有一个可以互相关心的团体。 Agar mereka bisa saling bersekutu bersama dan saling memperhatikan. 通常这个时候团契是最好这个进行工作的， Pada saat itulah persekutuan akan berguna. 因为大家很熟悉啊， Karena kita semua saling kenal. 只是没有注意到而已。 Tapi kita kurang perhatikan saja. 如果能够互相帮忙的时候， Tapi pada saat kita bisa saling bantu, 教会的氛围就会越来越好。 maka tugas kepada pelayan-pelayannya makin lama makin baik. 在以前教会这个在台湾的教会，我还听过有一个这样的团契。 Di Taiwan saya pernah dengar ada persekutuan seperti ini. 有一些这个家庭这个孩子很多， Yaitu di dalam keluarga dia anaknya banyak. 所以在照顾上有的时候会比较辛苦。 Jadi untuk merawat anak ini kesulitan. 所以同年龄的人他们就组成了叫做袋鼠团契。 Jadi mereka ada persekutuan yaitu untuk menjaga, mengasuh.
他们在这个因为以前有些长辈比较严格。 Karena dulu para senior itu lebih tegas. 在教会里面，如果听到在聚会的时候听到孩子的哭声，会骂人啊。 Jadi kalau dulu ya senior yang para lansia itu lebih tegas. Kalau ada anak kecil menangis di aula itu mereka akan dimarahi. 但是我们都知道他是需要帮忙的， Tapi kan kita tahu sesungguhnya mereka butuh bantuan. 所以有一些弟兄姐妹他们就主动， Jadi saudara-saudari seiman mereka akan proaktif. 他们自己也是带孩子的， Karena mereka juga mengasuh anak juga. 所以就聚集在一起。 Jadi mereka berkumpul bersama. 有需要的时候互相帮忙带一下。 Yang membutuhkan mereka akan membantu untuk merawat. 而且因为孩子的年龄也都差不多， Dan terkadang sesama anak-anak mereka tuh seumuran juga. 所以当他们的孩子渐渐长大， Dan ketika anak mereka lambat laun tumbuh besar, 在学校遇到了问题， di sekolah ada masalah pendidikan, 大家就会互相的问一下， mereka bisa saling bertanya, 提供一些资讯， yaitu memberikan informasi 让问题可以比较好解决。 agar masalah bisa diselesaikan. 在这样的团契当中， Di dalam persekutuan seperti ini, 有的时候他们反而带领到了他们的这种孩子的同学的家庭来教会。 bahkan kita bisa mengajak anak-anaknya dia, teman-teman sekolahnya itu untuk datang ke gereja. 因为孩子的老师发现， Karena anak-anak mereka menemui 奇怪，为什么你们有那么多人在互相帮忙？ anak-anak mereka, teman-temannya melihat, kok kenapa dia anaknya banyak dibantu? 原来你们是同一个教会的。 Oh ternyata kalian ini semua gereja yang sama ya. 有一些家长，有一些孩子有状况、有问题。 Dan ketika ada orang tua, anak-anaknya ada masalah 是住在附近而已， dan tinggal di sekitar sana, 所以老师反而主动找我们教会这些同龄帮忙。 maka guru akan menghubungi kita jemaat yang sekelompok ini untuk membantu keluarga itu 因此就把他们带来教会了。 dan akhirnya mengajak mereka ke gereja. 那一些人以前他们也有看过教会， Dan mereka dulu mungkin pernah melihat gereja kita, 但是都是外面路过而已。 tapi hanya lewat saja. 因着这样子有机会走进教会。 Tapi karena ada peristiwa seperti ini, mereka ada kesempatan masuk ke dalam gereja. 其实当我们能够这个彼此相顾、激发爱心的时候， Ketika kita saling mengasuh dan mulai memberikan kasih sayang, 不仅可以对我们自己的弟兄姐妹产生造就， bukan hanya membangun dan membantu kepada saudara seiman di dalam jemaat, 甚至在福音的工作上， bahkan di dalam penginjilan 我们都能够互相的帮助， kita bisa saling membantu. 成为别人看见主耶稣的机会。 Sehingga bisa membuat orang-orang melihat Tuhan. 所以今天早上、下午用圣经里面相关的道理跟大家分享。 Jadi hari ini, sahabat pagi dan sore kita membahas tentang persekutuan Injil. 希望对我们大家能够更明白自己可以做的事情， Biar kita semua akan bisa memahami apa yang harus kita lakukan. 让我们的教会团契工作做得更彻底、更到位。 Dengan demikian persekutuan di dalam gereja dapat kita lakukan dan bisa bermakna. 在宣道跟牧养的工作上， Di dalam pengembalaan, penginjilan 能够有更好的发展。 bisa lebih maju lagi. 愿神赐福给我们， Biarlah Tuhan memberkati kita semua. 让我们同得福音的好处。 Biar kita bisa merasakan kebaikan dari firman. 好，那我们下午的聚会到这里， Firman Tuhan pada sahabat sore hari ini sampai di sini. 把时间交给我们的传道。 Dan waktu kita berikan kepada pendeta Apolos.